hadis yang panjang menceritakan berkenaan dengan seorang sahabat, iaitu Ka'ab bin Malik dan rakan-rakannya radhiyallahu anhum, yang diturunkan surah At-Taubah berkenaan dengannya. Beberapa ayat surah Taubah diturunkan berkenaan dengannya kerana tidak mengikut Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Dia sendiri menceritakan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan dia adalah pemandu Ka'ab radhiyallahu anhu di kalangan anaknya ketika Ka'ab telah buta di masa usianya yang tua. Yang meriwayatkan hadis ini ialah anak dia sendiri, Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Katanya, aku telah mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan berkenaan dengan ketika dia tidak pergi bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Kata Ka'ab, aku tidak pernah berundur bersama Rasulullah SAW di dalam mana-mana peperangan, melainkan peperangan Tabuk. Perang Tabuk ialah peperangan untuk menghadapi tentera Rom. Apabila tentera Rom mengumpulkan jumlah tentera yang besar di satu tempat yang dinamakan Tabuk, sempadan di antara Arab Saudi dengan Jordan hari ini, dengan tujuan untuk menyerang Madinah. Rom ialah salah satu kuasa besar dunia, kuasa besar yang paling kuat di zaman itu. Kata Ka'ab, menyambungkan ceritanya, aku pernah tidak pergi menyertai peperangan Badar, di mana tidak seorang pun ditegur kerana tidak pergi perang Badar. Apabila Rasulullah SAW berhasrat untuk keluar bersama dengan orang-orang Islam bagi menghadapi pasukan rombongan kabilah Unta Quraisy, iaitulah dalam peperangan Badar, sehingga Allah Ta'ala menemukan mereka dengan musuh-musuh mereka dalam keadaan yang tidak diduga. Aku pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW di malam Aqabah, di mana kami berjanji untuk bersama dengan Islam, dikenal yang Baitul Aqabah, iaitulah bai'ah, janji setia yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan penduduk Madinah, yakni pemimpin Madinah, apabila mereka masuk Islam. Apabila Nabi SAW tidak mendapat sambutan daripada penduduk Mekah, tak ramai yang masuk Islam di Mekah, khususnya pemimpin Mekah sangat menentang Islam. Islam tidak cukup dengan mengucap 2 kalimah syahadah saja, tak cukup dengan semayang puasa saja. Islam juga mestilah ada negara yang memerintah dengan hukum syariatnya. Nabi tak diizinkan untuk menegakkan pemerintahan Islam di Madinah. Maka Nabi terpaksalah mengambil peluang menemui pemimpin kabilah Arab yang datang mengerjakan haji di Mekah, di mana ibadat haji dikerjakan oleh orang Arab sebelum zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah dan berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan hati manusia sayang pada Mekah. Maka tiap-tiap tahun mereka berhimpun di Mekah untuk mengerjakan haji, menziarahi Kaabah, walaupun dalam keadaan kafir, menyembah berhala,
menyembah bintang, menyembah syaitan, dalam keadaan akhlak yang jahat, merompok, menyamun, berzina, tapi haji tak tinggal. Pergi ke Mekah. Tawaf dalam keadaan bertelanjang lelaki dan perempuan. Itu di zaman jahiliah. Mereka mengerjakan haji. Termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab tu haji tu. Abu Jahal ni, Abu Lahab tu haji tiap-tiap tahun tu. Jangan main tu haji tu. Dakwah Nabi, tapi tak tinggal haji. Maka Nabi SAW mengambil peluang bertemu dengan pemimpin kabilah Arab, ajak masuk Islam dan minta supaya negeri mereka dijadikan tempat untuk ditegakkan kerajaan Islam. Semua tak sanggup. Ada yang mengaku Islam tu betul, tapi tak sanggup kerana takut. Sehinggalah orang Madinah ditemui oleh Nabi SAW dan orang Madinah bersedia masuk Islam dan menyerahkan negeri mereka untuk dijadikan tapak kepada kerajaan Islam. Akhirnya Nabi minta orang Madinah menghantar pemimpin mereka supaya berbai'ah. Maka dihantarlah 70 orang lelaki dan 2 perempuan untuk mengadakan bai'ah, iaitulah janji setia. Janji setia bukan saja masuk Islam, berjuang untuk menegakkan Islam dan mendirikan kerajaan Islam. Di antara yang terlibat di dalam perjanjian Aqabah ini ialah Ka'ab bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Kata dia, aku lebih kasih aku menyertai Bai'atul Aqabah daripada menyaksikan peristiwa Badar. Sekalipun Badar ini paling disebut oleh orang ramai, kata dia, aku tak pergi ke Badar. Aku terlibat di dalam Bai'atul Aqabah. Aku bangga dengan Bai'atul Aqabah, walaupun Badar dia menjadi perbualan. Sebab Badar menjadi perbualan kerana Allah Ta'ala berfirman, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang kamu nak buat, aku ampunkan dosamu. Ini jaminan daripada Allah pada ahli Badar. Kata Ka'ab, aku lebih suka Bai'atul Aqabah yang aku terlibat dengan Nabi daripada perang Badar ini. Aku tak hadir perang Badar, aku bangga dengan menyertai Bai'atul Aqabah. Katanya lagi, di antara cerita aku tidak ikut Nabi SAW di dalam peperangan Tabuk, dalam keadaan aku kuat, sehat, dalam keadaan aku ada kemudahan, ketika aku tidak menyertai peperangan itu. Demi Allah, aku tidak pernah mengumpulkan sebelumnya 2 ekor unta untuk tunggangan. Selama ni aku tak ada, aku ada seekor unta je. Tapi kali ni ada 2 ekor unta untuk aku pergi ke mana-mana. Tiba-tiba tak jadi nak pergi. Sehingga aku mengumpulkan kedua kenderaan ini dengan tujuan untuk menyertai peperangan itu. Dan menjadi kelaziman Nabi SAW, apabila mengajak pergi berperang, dia tidak memberitahu, menyembunyikan ke mana dia pergi. Ini strategi peperangan, helah peperangan. Biasanya bila nak pergi mana-mana, Nabi tak cerita, suruh siap bawa senjata, takut diketahui oleh musuh. Ini termasuk dalam helah peperangan, dengan tujuan musuh tidak pintah di tengah jalan. Sehinggalah berlakunya peperangan itu, perang Tabuk, di mana Nabi mengajak untuk berperang ke Tabuk ini ketika musim panas yang sangat terik. Masa itu berlaku musim panas, dan menghadapi perjalanan yang jauh dan padang pasir yang sedikit airnya.
maka ramailah yang menyahut seruan Nabi SAW setelah Nabi mengisytiharkan untuk pergi ke Tabuk, supaya mereka bersedia dengan persediaan untuk berperang. Nabi mengumumkan kepada mereka, dan ramai kalangan orang Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Di masa itu tidak ada buku daftar yang mencatatkan nama-nama orang yang menyertai peperangan itu, kata Ka'ab. Kata Ka'ab lagi, sedikit sahaja orang yang menghilangkan diri daripada menyertainya, malaikat orang yang menyembunyikan di dalam hatinya sifat yang tidak baik, kecuali dia menondolkan diri kerana takut turunnya wahyi didedahkan oleh Allah. Di masa Nabi mengisytiharkan, Rasulullah mengisytiharkan perang Tabuk itu, buah sedang keluar, buah kayu sedang keluar. Kerana musim panas di Arab ni musim berbuah. Buah tengah tubik, lepas bunga buah. Dan buah kurma, buah anggur, buah tin, biasanya dia masuk dengan musim panas. Di masa itulah orang nak tunggu kebun. Di masa itulah orang nak teduh, kata Ka'ab. Dan aku termasuk di kalangan orang yang ingin untuk menunggu kebun, kata dia. Ketika Rasulullah SAW bersedia bersama dengan orang-orang Islam yang lain, dan bersedia untuk keluar, tiba-tiba aku tidak bersedia. Kata dia, aku tak bersedia. Aku balik ke rumah dan tidak berbuat apa-apa. Dan aku kata pada diriku sendiri, dia mikir, aku ada kemampuan kalau aku mau pergi. Tiba-tiba terus dalam keadaan begitu, tak bersedia. Sehingga orang ramai bersedia dengan bersungguh. Dan Nabi bertolak di waktu pagi bersama dengan sahabat-sahabatnya. Aku masih lagi tidak membuat apa-apa persediaan. Sehinggalah aku balik ke rumah, tidak bersedia lagi, dan teguh dalam keadaan begitu. Mereka bertolak dan meneruskan perjalanan dengan segera untuk menyertai peperangan itu. Aku teringin untuk ikut bersama dengan mereka. Alangkah baiknya di masa itu, kata dia, aku bersedia dan pergi. Tiba-tiba aku tidak buat apa-apa. Dan orang ramai keluar, meninggalkan Madinah. Aku berasa sedih. Tiba-tiba aku keluar ke Madinah. Aku melihat tidak ada di Madinah malaikat orang-orang munafik. Orang munafik je ada. Hak tak munafik pergi belaka. Ataupun orang yang diuzurkan oleh Allah kerana buta, kerana sakit, kerana tepok, kerana buta. Termasuklah orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Rasulullah tugaskan dia jadi pemimpin di Madinah, ganti Nabi. Ceritanya Sayyidina Ali, supaya ganti Nabi. Tiba-tiba orang munafik bercakap, ini tambahan dia. Orang munafik kata Ali ni menakut, sebab tu tak pergi ke Tabuk. Bila orang munafik kipah begitu, Sayyidina Ali pun nak marah, kejar Nabi. Kejar siapa tengah jalan, ini tambahan ceritanya. Nabi kata, mengapa mau mari? Nabi kata, tak sedap duduk di Madinah, kata Sayyidina Ali. Tak sedap. Tak sedap duduk sama di Madinah, nak ikut sama. Orang katakan aku suruh mu duduk Madinah, ganti aku. Lalu Nabi kata, mu dengan aku ni samalah dengan Nabi Harun
kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi puji Sayyidina Ali. Rasa bimbanglah, mu sangat rapat dengan aku, bukan saja menatu aku. Mu ni rapat dengan aku macam Nabi Harun dengan Nabi Musa. Kata Nabi, balik Madinah, mu pimpin Madinah masa aku tinggal. Ka'ab bin Malik menceritakan lagi, diceritakan kepada aku, kata Ka'ab bin Malik, apabila Nabi SAW sampai ke Tabuk, duduk bersama dengan orang ramai, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, Ka'ab bin Malik buat apa di Madinah? Nabi kata, Ka'ab bin Malik buat apa? Lalu seorang di kalangan Bani Salamah berkata, wahai Rasulullah, dia duduk dalam selimut dia. Duduk dalam selimut, duduk tilik ke pakaian dia. Nganying lah, kata nganying. Tiba-tiba Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Allahkah buruknya apa yang mu kata ni? Demi Allah Rasulullah, kami tidak kenal dia, melainkan dia seorang yang baik, kata Rasulullah. Mu'ad bin Jabal, iaitu seorang sahabat yang alim, yang Nabi pernah tugaskan dia mengajar di Yaman, menjadi hakim di Yaman. Mu'ad bin Jabal bela Ka'ab bin Malik, wahai Rasulullah, dia seorang yang baik, jangan kata begitu. Rasulullah diam. Tiba-tiba terpandang dari jauh seorang yang memakai pakaian putih. Sekali nyata, sekali tenggelam di dalam cuaca panas di padang pasir. Tiba-tiba nampak daripada jauh seorang, sajuk je, sekali-sekali nampak, sekali dok, dalam alunan panah padang pasir. Sarak ni ialah di waktu panas kita tengok macam air, tapi bukan air. Nampak orang jauh pakai pakaian putih. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, itu dia Abu Khaisamah, kata Rasulullah. Ini mukjizat Nabi. Kau nampak jauh tu Abu Khaisamah. Tiba-tiba sungguh Abu Khaisamah Al-Ansari. Betul, dia kejar Abu Khaisamah Al-Ansari. Dia ialah sahabat yang memberi sumbangan sebanyak segantang buah tamar yang dipersendakan oleh orang-orang munafik. Ceritanya, bila Nabi nak ke Tabuk, Nabi suruh sahabat derma kilat. Ramalah yang derma. Sayyidina Osman mendermakan sehingga mah yang terlalu banyak. Mah yang banyak. Banyaknya sumbangan Sayyidina Osman ni, sehingga Nabi balik mah Sayyidina Osman derma tu dan berdoa, Allahumma rdu'an Osman, Allahumma rdu'an Osman. Ya Allah, tu redha kalau Osman, redha. Nabi doa Sayyidina Osman. Sayyidina Abu Bakar beri habis harta dia. Ada lagi Abu Bakar? Abu Bakar tak ada, yang adanya Allah dan Rasul. Sayyidina Umar beri separuh harta dia. Separuh dia derma, separuh tinggal lagi. Abu Khaisamah ni tak ada harta. Ada pada dia segantang buah tamar. Bawa segantang buah tamar. Orang munafik menghinakan dia. Orang munafik kata dengan segantang buah tamar nak lawan Rom. Jadi apa segantang buah tamar ni nak lawan Rom? Kuasa besar dunia. Macam learning lah, RM10 nak lawan Amerika. Jadi apa? Mereka hina. Allah Ta'ala menurunkan ayat memuji Abu Khaisamah. Yang datang tu Abu Khaisamah. Ka'ab meneruskan ceritanya. Sehinggalah sampai berita kepada aku, Rasulullah pulang balik bertabuk. Ekah ceritanya. Maka mulalah aku merasa risau. Bila dengar Nabi nak balik, aku pun mari risau. Lalu aku berfikir untuk berbohong. Aku fikir nak pelawak. Temu Nabi nak ayat, Rasulullah saya tak lagi sebab uzur nak pelawak. Padahal ada uzur. Dan aku berkata berdiri suku sendiri, aku boleh selamat daripada mereka Nabi besok hari. Dan aku minta pandangan daripada keluarga dan anak beranak aku. Pandangan mereka. Apabila Nabi SAW tiba-tiba aku tak jadi nak pelawak, kata dia. Tak jadi nak pelawak.
Kerana aku rasa aku tidak selamat dengan bohong itu selama-lamanya. Lalu aku kumpulkan semangat aku untuk bercakap benar. Tak apalah, bercakap betul lah. Dan Rasulullah tiba di waktu pagi. Menjadi kelazimannya, bila balik pada musafir, dia tiba waktu pagi, waktu duha, dan bersemayang 2 rakaat di masjid. Kemudian duduk menemui orang ramai. Ketika itu datanglah orang-orang munafik bertemu Nabi SAW. Jumlah mereka 80 orang lebih. Orang munafik ni ramai, 80 orang lebih. Memberitahu keuzuran mereka. Pelawak lah ni. Rasulullah, saya tak boleh nak pergi sebab tak boleh nak tinggal kebun. Tak boleh nak pergi anak sakit. Tak boleh nak pergi orang puang uzur. Tak boleh nak pergi macam-macam. Menipu belaka. Rasulullah terima keuzuran mereka. Dan terima janji mereka dan beristighfar untuk mereka. Dan menyerahkan rahsia hati mereka kepada Allah Ta'ala. Kata Ka'ab, tak apalah muzur, Allah Ta'ala ampunkan dosamu. Aku serahlah perkara ini pada Allah Ta'ala, kata Nabi. Orang munafik pun rasa sedaplah selamat. Sebab Nabi tak marah. Sehingga tiba giliran aku, kata Ka'ab bin Malik. Tiba giliran aku, manakala aku memberi salam kepadanya, dia tersenyum, senyum seorang yang menunjukkan kemarahan, kata dia. Sampai giliran aku beri salam, Assalamualaikum Rasulullah, dia senyum, tapi senyum lain, kata. Senyum tapi ada tanda kemarahan pada wajah Nabi SAW. Senyum, kemudian dia memanggilku, mari sini. Aku pun datang menghadapnya dan aku duduk di hadapannya. Lalu dia bertanya kepadaku, apa yang menyebabkanmu tidak pergi? Tak pergi ke Tabuk? Tidakkah kamu mempunyai kenderaan? Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya saya demi Allah, kalau saya duduk di hadapan orang lain di kalangan penduduk dunia ni, saya boleh cakap lah. Tapi depan Rasulullah, saya tidak boleh menyelamatkan diri daripada kemarahan Rasulullah. Dan saya rasa demi Allah, kata dia, saya tahu sekiranya saya bohong, engkau redha pada saya, tapi saya tak boleh selamat daripada murka Allah Ta'ala. Kalau saya bercakap betul, kata dia, cakap betul tahu sajalah, cakap betul Rasulullah marah pula. Maka saya serahlah apa balasan Allah Ta'ala. Demi Allah, saya tidak ada apa-apa keuzuran. Dan demi Allah, saya dalam keadaan kuat. Demi Allah, saya dalam keadaan mudah ketika saya tak pergi, tuan Rasulullah. Kata Rasulullah, adapun yang ini dia bercakap benar. Kita tunggu, bangun, balik sehingga Allah menentukan hukuman kepadamu. Bila aku berundur, kata Ka'ab bin Malik, ramailah datang keluargaku di kalangan Bani Salamah mengikut aku dan berkata kepadaku, demi Allah, kami tahu awak tidak pernah berbuat salah sebelum ini. Apa salahnya engkau minta uzur kepada Rasulullah macam orang lain minta uzur juga macam orang munafik itu? Apa salahnya? Cukuplah bagimu Allah mengampunkan dosamu dengan istighfar Rasulullah SAW. Istighfar Rasulullah cukup mengampunkan dosamu. Kata Ka'ab, demi Allah, mereka terus menerus menekan aku, minta aku balik jumpa Rasulullah. Aku berbohong pada diriku sendiri. Kemudian aku kata pada diriku, ini satu lagi ni bala, kan, kata dia. Ni bala ni. Suruh aku bohong pula. Kemudian aku tanya, adakah orang lain macam aku juga? Dia tanya, hak macam aku ada tak orang lain? Hak cakap betul dengan Nabi. Lalu dia beritahu, ya, ada 2 orang. Aku tanya, siapa dia? Murarah bin Ar-Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mereka mengenali kedua-duanya adalah orang yang saleh, yang menyaksikan peperangan Badar.
Dua orang ni ahli Badar. Ahli Badar yang dijamin syurga oleh Allah, yang diampun dosanya Allah. Dua orang ni tak pergi juga ke Tabuk dan bercakap benar. Mereka menyebut kepadaku berkenaan dua orang ni, dan Rasulullah telah mengarahkan kepada semua sahabat jangan menegur dan memula ketiga-tiga mereka ni. Diarahkan Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi', Hilal bin Umayyah di pulau. Di pulau. Jangan kira dengan orang ni, jangan bercakap. Di pulau. Kata Ka'ab, maka orang ramai menjauhkan diri daripada kami, sehingga keadaan jadi berubah. Seolah-olah aku rasa bukan duduk dalam negeri aku, kata dia. Macam orang asing, tak ada orang nak cakap. Keadaan begini berlaku selama 50 malam. Adapun dua orang rakanku, iaitu dua orang, iaitulah Ar-Rabi', Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal tadi, duduk di rumah tidak berjalan, menangis. Dua orang ni duduk di rumah menangis, tak berjalan. Adapun aku, kata Ka'ab bin Malik, aku lebih muda daripada mereka. Aku lebih kuat daripada mereka. Aku keluar, tak duduk di rumah. Aku keluar ke masjid, bersemayang bersama ni orang ramai, berjalan ke pasar. Tidak ada seorang pun yang menegur aku, kata dia. Sehinggalah aku datang menemui Rasulullah SAW. Aku beri salam kepadanya di dalam majlisnya ketika semayang jemaah bersama dengan dia. Lalu aku fikir dia jawab tak salam aku. Tak nampak dia jawab. Kata Ka'ab bin Malik. Kemudian aku semayang dekat ni, dia duduk di sahawal. Duduk sahawal dekat Nabi. Bila aku berhadap pada semayang, dia tengok pada aku. Bila aku paling dia paling ke lain. Kata Ka'ab bin Malik. Sehingga berlalu masa yang panjang, orang ramai bersikap keras terhadap kami. Dan aku berjalan menyusul pagar Abi Qatadah, sepupu aku, orang yang paling aku sayang. Aku beri salam kepadanya. Demi Allah, dia tidak menjawab salam aku. Hak kawan yang paling baik tak jawab salam. Kemudian aku kata beri, wahai Abu Qatadah, demi Allah, tidakkah engkau kenal aku ni, mengasihi Allah dan Rasulnya? Dia diam, tak jawab. Aku ulang lagi, dia diam, tak jawab. Aku ulang lagi, kenal dah aku ni Islam, sayang pada Allah dan Rasul. Akhirnya kata, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih tahu, aku tak tahu. Lalu aku menangis, kata Ka'ab bin Malik. Keluar air mata tak tahan. Lalu aku keluar menyusul pagar. Sedang aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba menemui seorang asing daripada penduduk Syam yang datang meniaga makanan di Madinah. Tiba-tiba orang asing itu bertanya, mana dia orang yang bernama Ka'ab bin Malik? Orang itu tak kenal aku, orang luar. Dia tanya, mana Ka'ab bin Malik? Lalu orang pun tunjuk je. Tu dia, hak jalan tu. Lalu orang tu datang padaku menyerahkan sepucuk surat. Surat. Tiba-tiba surat daripada Raja Ghassan. Raja Ghassan adalah raja Kristian. Seorang raja daripada kabilah Arab yang ditulis surat oleh Nabi SAW. Bukan saja dia tak terima surat, dia bunuh utusan Nabi. Dia bunuh yang bawa surat ni, Raja Ghassan, raja Kristian. Aku buka surat, aku baca. Adapun selepas itu, selepas mukadimah dia, telah sampai berita kepada kami bahawa rakanmu, iaitulah Nabi Muhammad SAW, telah berlaku keras terhadapmu. Allah tidak menjadikanmu di negeri yang hina, di negeri yang kamu dipandang rendah. Sila datang kepada kami akan layanmu dengan sebaik-baiknya. Bila aku baca surat ni, kata dia, lalu aku kata, ni bala sekali lagi pula. Lalu aku pun gumparkan surat itu dan campur ke dapur.
Rupa surat capok ke dapur. Apa yang menarik dalam surat ni, Raja Rasanya orang Kristian tersebut, walam yaj'alkallahu, Allah Ta'ala tidak menjadikanmu di negeri yang hina. Menunjukkan orang Kristian sebut Allah juga zaman Nabi. Duduk heboh pasal kalimah Allah ni. Orang kita tak boleh sebut kalimah Allah. Ini surat ni menunjukkan orang kafir guna kalimah Allah zaman Nabi. Tapi kalimah Allah tu bercanggah dengan makna yang sebenar. Dia sebut-sebutlah. Sudah terang acak kali dah. Perkataan Allah, perkataan yang besar maknanya tak boleh terjemah dalam apa-apa bahasa sekalipun. Allah dia saja Tuhan, hukum dia saja kena pakar. Semua nama-nama Al-Asma'ul Husna duduk dalam Allah. Sifat-sifat yang mulia duduk dalam Allah. Tak boleh terjemah. Oleh kerana itulah bila kita semayang dia kata Allahu Akbar. Tak boleh kata Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar. Tak boleh. Kerana tak siapa maksud dia. Ini makna Allah. Nak terjemah dengan bahasa asing, tak boleh. Perkataan Allah ni. Makna sangat hebat. Adapun bila orang kafir sebut Allah, itu salah. Salah makna. Salah makna. Kita nak kata jangan, itu tak boleh. Itu hal dia. Maknanya salah. Bila dia sebut, kita kena cakap ke dia, mau sebut tu salah makna. Makna Allah ni tak boleh sembah tokong. Tak boleh pakai hukum lain. Hukum hudud kena pakai, hukum kisah kena pakai. Kalau hukum hudud tolak sebut Allah, tak betul tu. Allah ni kena pakai hukum dia. Tak boleh sembah melainkan dia saja. Itu mana Allah. Tu kena faham balik. Adapun orang kafir sebut Allah, orang bukan Islam, Hindu ke Cina bukan Islam, dia sebut Allah. Orang putih sebut Allah. Kita tak boleh tutup mulut dia. Tak boleh tutup mulut dia. Tu hak dia lah. Tapi kena terang, hak mu sebut tu salah. Ni nak buat peraturan. Dia semenanjung tak boleh sebut Allah, Sabah Sarawak tak apa sebut Allah. Tu peraturan dia ni apa lah ni pula ni. Sabah Sarawak tak apa, semenanjung je tak boleh. Macam mana? Kita kena sedar, orang kafir sebut Allah kita tak boleh larang. Apa kata? Kalau ada seorang bukan Islam mari ziarah kita sakit. Dia ziarah kita sakit, dia kata saya harap Allah, Tuhan Allah sembuhkan penyakitmu ni. Boleh kata tak boleh, salah mu sebut. Jangan sebut Allah. Macam mana aku minta dengan tokong lah biar mu sembuh sakit? Macam mana? Boleh ke tak? Tu kena faham balik, jangan buat main-main gitu. Kalimah Allah ni satu kalimah yang sangat hebat. Kata Ka'ab bin Malik, aku capuk dalam api sehingga berlalu 40 hari. Daripada 50 hari masa yang panjang, kami diperintah di pulau. Wahyu tidak diturunkan. Sehinggalah datang kepadaku utusan Rasulullah SAW menyampaikan arahan. Katanya Rasulullah menyuruhmu meninggalkan isterimu. Jangan bersama dengan isterimu. Lalu aku kata, Rasulullah suruh aku cerah. Kata dia, dok. Bukan Rasulullah suruh cerah. Mu tak boleh tidur sekali dengan isterimu. Itu saja. Arahan tak boleh tidur dengan binimu. Lalu aku pun mengarahkan isteriku balik ke rumah keluarga dia. Balik ke rumah keluarga dia. Kemudian dia beritahu kepadaku bahawa isteri Hilal bin Umayyah menghadap Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, Hilal bin Umayyah ni seorang tua, tak ada orang jaga dia. Boleh tak saya nak jadi khadam, jaga dia? Kerana tak ada orang jaga, dia tua dah. Rasulullah kata, jaga boleh, mu jadi khadam, mu tak duduk sekali dengan dia. Kata bini Hilal, Rasulullah dia ni tua dah, tak lewat kerja apa dah, tak agak dah. Tak lewat kerja apa. Demi Allah, dia terus menangis, wahai Rasulullah. Sepanjang hari dia menangis. Lalu ada orang bertemu dengan aku, minta, yang ni Ka'ab bin Malik, mu minta izin dengan Rasulullah supaya bini mu duduk rumah jaga mu. Macam Hilal bin Umayyah, isteri dia jaga dia. Aku kata aku tak boleh minta izin, kerana Rasulullah tahu aku ni orang muda lagi. Macam Hilal ni orang tua. Kalau aku minta izin, aku tak tahu apa Rasulullah kata pada aku. Lagi berat. Aku seorang muda. Maka aku tinggal dalam masa 10 hari dalam keadaan keseorangan di rumah aku.
sehingga cukup 50 malam kami diarahkan supaya jangan bercakap di pulau. Ketika aku semayang waktu subuh pagi yang ke-50, di atas bumbung, di atas sutuh rumah aku, kata Ka'ab, oleh kerana tak ada orang tegur, dia lagi sejuk dah semayang rumah. Ka'ab ni semayang rumah, sedang semayang rumah, semayang subuh, aku duduk, tiba-tiba sehingga kami merasa bumi menjadi sempit, macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sifatkan kami, bumi dirasakan sempit kerana dipulau oleh orang ramai. Tiba-tiba aku mendengar suara yang kuat melaung, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, bergembiralah. Aku tersungkur sujud, kata dia. Sujud selalu. Ini dah tentulah Allah Ta'ala turunkan ayat mengampunkan dosaku. Dan aku tahu Allah telah memberi kelapangan dan Rasulullah mengisytiharkan kepada orang ramai dengan Allah Ta'ala menerima taubat ke atas kami. Ketika bersemayang subuh, orang ramai datang memberi tahniah kepada kami. Lalu aku pergi ke arah rakanku yang membawa berita gembira, dan semua dua rakan yang di pulau diutuskan utusan membawa berita gembira. Bila datang utusan bertemu dengan aku, utusan itu melaungkan berita sebelum kudanya sampai, sehingga suaranya lebih laju daripada kuda, kata Ka'ab bin Malik. Dan aku mendengar suara dari arah bukit, iaitulah Bukit Salak. Bukit Salak ni bukit yang berhampiran dengan Madinah, masih ada sehingga hari ini. Di Bukit Salak, aku dengar suara di situ, di mana suara itu mengatakan, Allah Ta'ala mengampunkan dosamu. Oleh kerana terlalu gembira, kata Ka'ab bin Malik, aku ambil pakaianku yang aku pakai, pakaian luar ni, pakaian dalam dia lah, bukan cabut hak dalam dah. Pakaian luar aku terus beri hadiah pada rakanku. Aku tak ada pakaian sepasang malaikat itu saja pada hari itu, kata dia. Sehingga aku pinjam pakaian orang untuk menghadap Rasulullah SAW. Dan bila aku pergi ke masjid, orang ramai datang berpasukan-pasukan mengucap tahniah. Kami ucapkan tahniah daripada Allah, taubat Allah pada wahai Ka'ab bin Malik. Sehingga aku masuk ke masjid dan nak menghadap Rasulullah, tiba-tiba bangun Talhah bin Ubaidillah. Tak ada kalangan yang bangun melainkan Talhah saja, orang lain tak bangun. Ucap tahniah. Talhah ni bangun, berjalan dengan segera, berjabat tangan, ucap tahniah. Demi Allah, tidak ada seorang pun di kalangan muhajirin yang lain daripadanya bangun mengucap tahniah. Dan Ka'ab bin Malik tidak melupai Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ialah sahabat daripada 10 sahabat yang janjikan syurga oleh Nabi SAW, yang mati syahid dalam peperangan Al-Jamal. Peperangan Al-Jamal, kerana selepas pembunuhan Sayyidina Osman, Aisyah mengajak Talhah dan Zubair menyerang Sayyidina Ali, kerana menuduh Sayyidina Ali terlibat dalam kematian Sayyidina Osman. Dalam peperangan ini Talhah dengan Zubair mati dalam perang ni. Kata Ka'ab, manakala aku beri salam kepada Rasulullah SAW, aku lihat wajahnya berseri dan bersabda, bergembiralah wahai Sa'ad dengan hari yang lebih baik daripada hari engkau dilahirkan oleh ibumu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, adakah daripada Rasulullah ataupun daripada Allah? Katanya, tidak, daripada Allah Azza wa Jal. Dan adalah menjadi perangai Rasulullah SAW apabila dia bergembira, wajahnya berseri laksana bulan bercahaya. Kami kenal daripada wajahnya bila dia gembira. Dan aku duduk di hadapannya dan dia berkata, dan aku berkata, wahai Rasulullah, taubat saya ni kerana dengan taubat saya ni, saya serahkan harta saya sedekah kepada Allah dan Rasul. Harta serah pada Allah dan Rasul. Rasulullah bersabda, ambillah sebahagian, kekalkan sebahagian untukmu dan keluargamu, itu lebih baik, kata Rasulullah. Lalu saya kata, saya tinggalkan untuk saya bahagian saya daripada Khaybar, kata Ka'ab bin Malik. Dan saya berkata, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala telah menyelamatkan saya dengan sebab saya bercakap benar.
Dan taubat saya ni kerana saya bercakap benar. Saya tidak bercakap malaikat saya benar, kata dia. Ini kerana saya cakap benar. Demi Allah, saya tidak tahu di kalangan seorang Islam yang diuji oleh Allah Ta'ala seperti apa yang saya terima ujian kerana saya bercakap benar. Sejak itu saya bercakap benar kepada Rasulullah, dan Allah Ta'ala menguji saya dengan ujian yang sangat baik. Demi Allah, saya tidak mahu berbohong lagi selepas itu. Sehingga hari ini saya berharap Allah Ta'ala memeliharakan saya selagi umur saya masih ada. Allah menurunkan firman kepada kami, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat kepada Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikut Nabi ketika menghadapi masa kesusahan, iaitulah masa Nabi menghadapi ujian yang lebih susah pada ini lagi. Mereka bersama dengan Nabi, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Sehingga Allah berfirman, innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya mereka itu Allah sangat kasihan dan sayang pada mereka. Wa ala thalathati alladhina khulifu. Dan kepada 3 orang yang tidak pergi dalam perang Tabuk, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat, sehingga merasa sempit bumi kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang bercakap benar. Ka'ab berkata, demi Allah, tidak ada nikmat yang paling baik pada saya selepas saya menjadi orang Islam daripada nikmat ini. Nikmat Allah menerima taubat saya yang paling besar pada diri saya, kerana saya benar pada Rasulullah SAW dan saya tidak pernah berbohong, dan binasalah mereka yang bohong itu, iaitu di kalangan orang munafik yang Allah Ta'ala turunkan ayat kepada mereka, sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum fa innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Maksudnya mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan wallahi wabillahi watallahi kepada kamu, dengan tujuan apabila kamu balik kepada mereka supaya kamu tidak bertindak ke atas mereka, berpalinglah daripada mereka. Mereka adalah keji, tempat mereka di dalam neraka jahanam, balasan yang buruk di atas apa yang mereka telah kerjakan. Mereka itu bersumpah kepada kamu supaya kamu redha kepada mereka. Maka jika kamu redha kepada mereka sekalipun, Allah Ta'ala tidak meredai mereka, kerana mereka adalah Allah Ta'ala terredha terhadap kaum yang jahat. Surah At-Taubah ayat 95-96. Ka'ab bin Malik berkata, Ka'ab bin Malik, adalah kami di kalangan Allah, adalah ayat ini mengenai kami, wahai 3 orang yang telah tidak pergi bersama dengan Nabi SAW. Ketika mereka tidak bersama dengan Nabi, maka mereka bersumpah dengan sumpah yang benar, dan Allah mengampunkan mereka, dan Rasulullah menangguhkan urusan mereka, sehingga Allah menghukumkan mereka dengan hukuman itu. Dan Allah Ta'ala menyebut nama mereka, wa ala thalathati alladhina khulifu, dan pada 3 orang yang tidak pergi dengan Nabi disebut nama 3 orang, wa ala thalathah, 3 orang, iaitu Ka'ab dan 2 rakannya, tidak disebut orang lain. Itu adalah kerana ditujukan kepada kami, dan Allah Ta'ala menangguhkan urusan kami, berbeza dengan puak-puak munafik yang disebut. Dan adalah menjadi adat Nabi SAW, dan Nabi SAW keluar mengikut riwayat yang lain. Rasulullah SAW, Nabi SAW keluar ke Tabuk pada hari Khamis, dan Nabi suka musafir pada hari Khamis, dan dia tiba daripada musafir pada waktu duha, dan dia bila tiba dia sembahyang 2 rakaat di masjid. Itu lihat di antara amalan Nabi SAW. Jadi Nabi kalau nak musafir, dia musafir pada hari Khamis, kerana hari Khamis ni mungkinlah hari yang terakhir daripada minggu, supaya kita tak diwajibkan lagi Jumaat kerana kita musafir. Dengan sebab itu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i
mengatakan kalau kita musafir pada hari Khamis, tak masuk hari Jumaat lagi, tak wajib Jumaat. Kalau musafir pada hari Jumaat, maka wajib Jumaat. Kena sembahyang Jumaat di mana saja kita kena singgah, kena sembahyang Jumaat, tak boleh tinggal Jumaat. Kalau musafir pada hari Khamis, boleh tinggal Jumaat, diizinkan oleh Allah Ta'ala, kecuali dalam keadaan-keadaan